Tuan-tuan, kalaulah isteri bancuh banyak ini pun pahala untuk suami dia macam puasa sunat setahun, tak besar pahala tu tuan-tuan. Kalau 5 kali sehari dia bancuh, tak 5 tahun punya puasa. Kalaulah tiap-tiap hari 1 gelas Milo ni tiap-tiap hari 5 kali, 2 tahun suami tu confirm kencing manis. Kena 6 tahun minum, potong kaki. Betapa besarnya pahala jadi isteri. Tapi orang tak perasan. Orang tak perasan pahala besar jadi suami. 1 suap nasi yang isteri tuan-tuan makan, 1 pahala. Balik sekejap lagi tuan-tuan tunggu depan meja, tengok dia makan nasi. Kenapa abang tengok saya? Saja nak kira. 1, 2... 1 pinggan 40 suap. Hari ni berapa pinggan isteri tuan-tuan makan? Nasi tengah hari tadi 2 pinggan, sarapan pagi tadi 2 pinggan, petang tadi 2 pinggan, malam nanti 2 pinggan, sebelum tidur 2 pinggan, 10 pinggan, darab dengan 40, 400 pahala. Besarnya pahala suami. Bayangkan itu kalau seorang isteri, kalau kali 4. Menyampah aku tengok ustaz ni. Bayang tengok kalau 1 isteri sehari 400 pahala, pahala makan saja. Bayangkan pahala-pahala lain. Sebab tu tuan-tuan jangan kedekut dengan isteri tuan-tuan. Ini bila balik masjid petang-petang singgah makan roti canai, singgah makan mi udang banjir mak teh kolas petang. Tuan-tuan belanja kawan-kawan makan, tapi tuan-tuan tak pernah membawa balik pada isteri tuan-tuan. Tuan-tuan bukan suami yang baik. Belanja roti canai di kedai kopi, bila balik ke rumah lenggang je, bawa anak kunci je balik. Abang tak ada bawa balik apa-apa. Apa-apa kata suami dia. Tak adalah aku roti canai ke sekeping 2 keping, tak ada maknanya roti canai. Kamu buatlah sendiri, aku balik nak makan, padahal dia dah mentek darah dan tuan-tuan. Belanja kawan tak ada pun kewajipan, bagi makan isteri kewajipan sebab 1 pahala. Sampai Nabi kata tuan-tuan, mana-mana suami yang bawa balik makanan, pikul makanan pada isterinya tuan-tuan, Allah hapuskan dosa-dosanya. Untung jadi suami ni, untung ada anak. Mana-mana suami yang pegang tangan isteri dia, genggam tangan isteri dengan penuh kasih sayang, gugur dosa daripada celah-celah jari. Tuan-tuan tak nak dosa kecil tuan-tuan gugur dengan celah jari, hanya pegang isteri tuan-tuan. Tengok warta berita, pegang tangan isteri. Pergi semayang, pegang tangan isteri, turun tangga. Lepas tu ambil lah wudu. Jangan terus masuk dalam masjid semayang pula, Allahu Akbar. Jangan, batal dah. Gugur dosa ni. Tuan-tuan tak mau kah? Sambil tengok TV malam sekejap lagi, Gusti pukul 11 malam. Duk pegang tangan isteri ni, gugur dosa. Tapi kita kadang-kadang malu kat anak, malu kat cucu, malu kat orang, oi tua-tua duk gatal-gatal. Tak gatal isteri dengan suami. Sebab tu saya cukup suka kalau suami bawa isteri naik motor pergi masjid. Dia peluk suami dia, berapa banyak dosa gugur. Tapi suami tak mau. Jangan pegang geli. Tu yang isteri pegang carrier di belakang. Bila suami kono, isteri tegak lagi. Menonong-nonong nak jatuh motor. Sebab tu dia suruh pegang, peluk isteri kita. Suami kalau bawa isteri naik motor, tak brek pun brek tuan-tuan. Ada je nak pergi kena. Pahala, silakan. Tapi kita tak mau, kita tak faham yang kita dapat pahala. Mana-mana suami yang tengok mata isteri, muka isteri dengan penuh kasih sayang, dan isteri pula tengok muka suami dengan penuh kasih sayang, Allah pandang kedua-duanya dengan pandangan rahmat. Allah tengok suami, Allah sayang. Allah tengok isteri, Allah sayang. Jika kedua-duanya memandang dengan penuh kasih sayang. Balik sekejap lagi tuan-tuan senyum, isteri sambut di muka pintu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Abang balik dah? Senyum dia.
Kalau nak Milo pun ada, nak kopi pun ada, nak teh pun ada. Cakaplah nak apa. Dua-dua tu Allah pandang dengan pandangan rahmah. Malaikat rahmah turun dalam. Tapi kalau kita balik rumah masam. Masam. Mah, makan nasi mah. Makanlah mana kenyang. Marilah teman abang. Gatal orang tua ni. Nak teman-teman pula. Lain kalau budak kecil dah tua. Bila suami ajak tidur mah, tidurlah. Besok Jumaat, malam ni sunat. Dah tak lalu nak tidur. Tidurlah seorang. Panas. Musim hujan ni. Musim panas ni kata dia hujan tak turun. Tidurlah. Suami tu seorang-seorang dalam bilik tengah-tengah hamba Allah tu. Malaikat laknat sampai ke subuh isteri ni. Ada setengah isteri cari pahala dengan baca Quran. Baca Quran. Suami dia kata, "Pak, tidur apa? Sikit lagi abang. Abang tidur dulu ya. Yasin wal Quran." Tuan-tuan ingat dapat pahala lah. Patutnya isteri yang faham, isteri tutup Quran, dia lompat kat suami dia. Tidur dengan suami, pahala lebih besar daripada baca Quran. Tapi pasal isteri tak faham. Zikir subhanallah subhanallah apa pukul 12 dah apa sikit lagi abang lagi 400 lagi subhanallah subhanallah 400 tuan-tuan siap berdengkar dah suami tu. Sebab tu kena layan elok-elok sebab rahmah kita sekarang ni nak cari rahmah. Tak yalah ustaz, suami kena faham lah saya ada anak kecil nak tidurkan dulu budak kecil. Suami saya ni kadang tak faham. Macam mana nak tidur abang? Abang tak nampak ni. Anak kecil ni duduk tidur dalam buai ni. Tidurlah nak dah tidur. Tidurlah cahaya mata bunda lenalah. Tu Normadiah tu. Tahun 58. Tak apalah pah. Abang baca Quran dulu. Sementara pah tidurkan anak. Baca Quran hamba Allah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pah pun datang, abang, anak dah tidur. Sadaqallahul azim. Itu je ayat Quran dia. A'udzubillah dengan sadaqallah je tuan-tuan. Jadi kalau kita faham sungguh-sungguh kelebihan jadi suami, kelebihan jadi isteri ni tuan-tuan seronok. Tambah dapat anak. Akak-akak melahirkan anak tu pahala dia macam mengerjakan haji dan umrah. Masya Allah. Duit tak ada nak pergi umrah haji. Tapi kakak-kakak dapat pahala pergi haji. Bersalin anak seorang. Yang mana boleh bersalin? Salinlah. Yang mana boleh mengandung lagi? Mengandunglah. 10 anak, 8 anak. Pahalanya macam haji dan umrah. Siapa nak bagi tuan-tuan? Anak yang lahir itu tak ada dosa. Begitu juga dengan ibunya tak ada dosa. Allah hapuskan dosa dengan darah yang keluar, dengan urat yang putus, semua yang rosak dalam perut dia. Allah hapuskan, Allah gantikan dengan dihapuskan dosa-dosa dan dinaikkan darjat isteri-isteri yang mengandung dan melahirkan anak ini. Masya Allah. Sepanjang dia mengandung, yang di langit, yang di udara, yang di kolam, yang di dalam lautan, minta ampun pada Allah. Ya Allah, ampunkanlah isteri itu. Isteri itu taat, dia mengandung kerana Engkau ya Allah. Dia lalu dekat kolam, kolam doa pada dia. Dia lalu bawah burung, burung doa pada dia. Masya Allah tuan-tuan. Tapi hari ini orang tak mau anak, orang rancang lagi. Orang rancang anak, orang pakai IUD, orang pakai itu, orang pakai alat ini, orang pakai itu, tak mau ke anak. Sedangkan Nabi Muhammad berbangga dengan siapa yang banyak anak. Dan di hari kiamat Nabi bangga dengan umat Nabi yang banyak umatnya. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kelebihan kita ada anak tu apa? Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, betulkah kalau anak tak semayang, mak dalam kubur kena siksa? Kalau mak dah ajar anak, anak tak mau semayang, salah mak apa? Kalau bapak dah suruh semayang, dah ajar anak semayang, anak tak mau semayang, bukan salah anak, bukan salah bapak. Anaklah salah, anaklah yang tanggung dosa. Kita dah ajar, kita dah suruh, kita dah perintah, anak degil, tak nak buat.
Kita mati dalam kubur, adakah kita kena seksa? Nak kena seksa apa bukan salah kita. Salah budak. Tapi kalau kita yang tak ajar anak kita, mati kita, salah siapa? Dia salah, kita pun bersalah sebab kita tidak memberikan pendidikan yang betul pada anak kita.